Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Malaysia. Saya Amina Diana, moderator anda pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan topik mengenai pengurusan tekanan di tempat kerja. Saya baru-baru ini ada membaca satu artikel mengenai 33.5% petugas kesihatan mengalami tekanan seperti alami gejala tekanan keresahan dan kemurungan pada tahun 2022. Maka hari ini kita akan membincangkan topik ini bersama 3 orang panel kita hari ini, iaitu Cik Nur Aina Nadili, iaitu pakar psikologi, doktor psikologi iaitu Cik Nukisina Batrisya, dan ketua pengawal psikologi iaitu Cik Farah Adila. Saya ingin bertanyakan soalan kepada iaitu Cik Nur Aina Nadili. Boleh tak Cik Nur Aina Nadili menerangkan sedikit apa itu stres? Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kerana mengundang saya dalam show ini. Saya akan menjawab soalan yang diajukan. Stres ni boleh ditakdirkan sebagai sesuatu yang dirasai tidak enak atau membebankan oleh seorang individu. Diikuti dengan perasaan yang tidak menggembirakan. Dalam konteks kesihatan pula, stres adalah faktor dari segi fizikal, mental ataupun emosi yang menyebabkan ketegangan tubuh atau mental. Terima kasih kepada Cik Nur Aina Nadili atas penerangan itu tadi. Saya ingin bertanyakan lagi soalan kepada Cik Nur Aina Nadili. Boleh tak Cik Nur Aina Nadili menceritakan sedikit ataupun menerangkan sedikit bagaimana ataupun punca stres tekanan tersebut boleh terjadi di tempat kerja? Baiklah, terima kasih kepada soalan itu. Okey, stres ni terdapat 4 aspek iaitu yang punca stres boleh terjadi di tempat kerja. Yang pertama, persekitaran fizikal. Persekitaran tempat kerja yang bising dan keadaan yang tempat kerja yang panas dengan ruangan yang terhad boleh menjadikan seseorang individu itu tak dapat menumpukan perhatian atau fokus dalam melakukan sesuatu tugasan. Yang kedua, interaksi sosial. Dengan wujudnya hubungan tidak menyenangkan di tempat kerja, terjadinya isu buli dan konflik antara rakan sekerja. Contohnya, kurang kerja berpasukan dalam sesuatu organisasi itu ataupun prejudis atau lebih dikenali sebagai racism dalam sebuah organisasi. Okey, yang ketiga, organisasi. Di tempat kerja itu boleh terjadinya stres dengan peraturan dalam organisasi yang tidak munasabah yang boleh menyebabkan stres boleh timbul di dalam tempat kerja. Dan keadaan kerja yang terlalu banyak, pekerjaan yang berulang-ulang dan membosankan juga boleh menimbulkan stres di tempat kerja. Yang keempat, peristiwa yang traumatik. Contohnya kematian antara ahli keluarga, kehilangan pekerjaan dan masalah kewangan boleh menimbulkan masalah stres di tempat kerja. Terima kasih atas penerangan itu tadi. Saya ingin bertanyakan kepada Dr. Nukisina Batrisya, iaitu selaku doktor psikologi. Seperti apa kita tahu tadi, Cik Nur Aina Nadili menerangkan ataupun menceritakan mengenai punca-punca ataupun bagaimana stres tekanan itu boleh terjadi di dalam tempat kerja. Saya ingin bertanya kepada Cik Nur Kisina ataupun Dr. Kisina, apakah gejala-gejala yang boleh menyebabkan stres itu stres tersebut terjadi di tempat kerja? Terima kasih kepada moderator kerana bertanyakan soalan dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya sebagai panel untuk bincang mengenai topik stres. Okay, ada 4 gejala stres iaitu kesihatan mental, gangguan emosi, perubahan tingkah laku dan kesihatan fizikal. Yang pertama, kesihatan mental. Salah satu kenyataan dari Tan Sri Liti dalam akhbar menyatakan depresi akan menjadi penyakit kesihatan mental utama di kalangan rakyat Malaysia pada masa akan datang kerana lebih ramai akan mengalami peningkatan dalam tekanan atau stres disebabkan tekanan kerja dan keluarga. Antara tanda-tanda stres kesihatan mental ialah kerisauan, ketidaktentuan, pemikiran yang bercelaru, kepurungan
kegelisahan dan serangan panik. Seterusnya, gangguan emosi. Antara tanda stres gangguan emosi ialah kita rasa kebencian, keresaan, kegelisahan dan kemurungan. Antara contohnya kemurungan ialah apabila contohnya seorang accountant tu tugas dia macam jaga duit dalam syarikat. Tiba-tiba satu hari duit syarikat tu hilang. So semua orang tuduh dia accountant tu mencuri duit. So dia mengalami kemurungan padahal dia tak buat pun. Seterusnya cepat marah, tidak sabar dan ketegangan. Selain itu, gejala stres iaitu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ni berlaku disebabkan penyalahgunaan bahan terlarang. Bila kita stres, kita akan menyalahgunakan alkohol dan dadah. Kurang selera makan, insomnia, kemerosotan dalam hubungan baik dalam pekerja-kerja lain dan kurang cekap dan tiada konsentrasi. Dan akhir sekali, kesihatan fizikal. Kesihatan fizikal ni menyebabkan rasa keletihan, kepala, migraine, tegang, otot, pedih ulu hati, gastrik, gitaran head yang tidak teratur, tekanan darah tinggi, denyutan jantung makin laju, palpitasi jantung dan insomnia. Terima kasih kepada Dr. Christina atas penerangan itu tadi. Untuk soalan yang terakhir, saya ingin bertanyakan kepada pengawas psikologi kita iaitu Cik Farah Adila, iaitu bagaimana stres ataupun tekanan di tempat kerja itu boleh dapat ditangani. Okay, terima kasih kepada moderator kita Arina Adriana, and then terima kasih juga menjemput saya untuk show untuk kali ini. So pada kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara untuk mengatasi stres ataupun tekanan di tempat kerja. So di mana kita tahu bahawa tekanan ataupun stres itu datangnya daripada diri kita sendiri, individu ataupun majikan di tempat kerja. And then kita tahu setiap orang memiliki tekanan ataupun stres yang berbeza. So pada kali ini saya akan menerangkan cara untuk mengatasi yang ada 3 cara, iaitu ubah pemikiran kita, ubah gaya hidup kita dan ubah tingkah laku kita. Okey, yang pertama iaitu ubah pemikiran kita. Maksud dia kita ubah cara pelihatan kita terhadap sesuatu benda. Kita ambil side positif. Maksud kita pandang benda tu secara positif. Okey, contohnya apabila seorang pekerja dimarahi oleh bos, so kita jangan macam bos ni marah aku, dia tak suka aku ke. No, kita jangan cakap macam tu. Kita macam bos ni nampak kesalahan aku kena ubah balik benda ni buat yang terbaik. So kita kena fikir yang ambil itu positif, jangan kita streskan kepala otak kat tempat kerja. And then yang kedua, ubah tingkah laku kita. Contohnya bersikap tegas pada keadaan yang memerlukan. Maksud contohlah kita ni pekerja baru and then ada pekerja senior di situ. So kita kalau pekerja senior tersebut menyuruh kita untuk buat kerja mereka, kita macam ni, awak semua tak boleh suruh saya buat kerja awak, ni kerja awak bukan kerja saya. Awak tak berhak untuk buat saya macam ni. Let's say jangan biarkan diorang membuli kita kat tempat kerja, nanti makin stres kita di tempat kerja. Okey, yang last sekali adalah ubah gaya hidup kita. Contohnya kita jaga pun makanan, kita mendapatkan tidur yang cukup. Kalau kita tak dapatkan tidur yang cukup, kita macam penat, kita makin letih, ni dia membuatkan kita stres. Ataupun tidak merokok, ataupun yang paling formal ataupun yang paling penting lah, melakukan pemeriksaan berkala bagi pengesahan awal faktor yang boleh mencetus tekanan. So ini amat penting untuk para pekerja. Tak kisahlah lapisan umur pun, kita kenalah bertindak seawal yang boleh untuk mencegah daripada kita didetect ada tekanan yang tinggi disebabkan stres di tempat kerja. Sekian daripada saya untuk cara-cara mengatasi stres di tempat kerja. Dan saya akan balik kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan itu tadi, Cik Farah Adila. Saya ingin berterima kasih kepada ketiga-tiga panel kita hari ini sudi bersama kami untuk membincangkan topik tekanan, pengurusan tekanan di tempat kerja. Secara kesimpulannya, stres di tempat kerja akan memberikan impak psikologi yang boleh menjejaskan kesihatan mental dan fizikal seorang individu. Banyak faktor dasar dan jenis-jenis stres yang boleh menyumbangkan kepada stres ataupun tekanan di tempat kerja.
Jika tidak ditangani dengan baik, stres atau tekanan di tempat kerja akan menjejaskan produktiviti individu dan organisasi. Sekian dari saya dan jumpa lagi pada hari lain.